Kutipan sampah pasca banjir giat dilaksanakan di sekitar negeri-negeri terjejas. Agensi-agensi keselamatan bersiap siaga hadapi banjir gelombang kedua di beberapa negeri. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah akan berintah langsung dari Melaka, Sarawak dan Sabah. Dengan antara fokusnya, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak bersiap siaga menghadapi banjir, juga Angkatan Pertahanan Awam di Sabah. Berita wilayah juga melaporkan secara langsung dari lokasi-lokasi terjejas banjir. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Diungkapkan penduduk terjejas banjir di sekitar Selangor yang menerima bantuan wang ihsan BWI. Alhamdulillah lah, sedikit sebanyak bantuan ni berjaya membantu kami yang yang separuh rumah kami telah ditenggelami oleh air pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Syukur Alhamdulillah. Sepanjang saya duduk kat sini, memang bantuan orang kata dari segi keperluan harian, makanan memang mencukupi, dan hari ini Alhamdulillah mendapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Memang syukur-syukur sangat dengan bantuan yang kami terima lah. At least boleh meringankan sikit apa yang kami dah hilang lah kan dalam tragedi banjir tu. Rumah memang 100% loss lah. Memang semualah rosak. Saya berterima kasih lah dengan bantuan ni. Sikit sebanyak dapat membantu saya lah dalam urusan ke depan lah. Saudara, lebih 400 ketua isi rumah terkesan akibat bencana banjir di Selangor menerima bantuan wang ihsan BWI semalam. Menurut Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Datuk Ruji Ubi, RM1,000 diberi kepada keluarga yang terkesan dan RM10,000 kepada waris penduduk yang meninggal dunia. Pada hari ini juga kita dapat memberikan lebih kurang kepada 12 waris mangsa yang terkorban dalam kejadian banjir pada hari ini. Dan insyaAllah pihak kerajaan dengan kerjasama semua agensi akan meneruskan agihan wang bantuan ihsan ini pada hari esok dan sehinggalah selesai. Jadi kita mengharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpindah dan terkesan akibat banjir tetapi tidak berdaftar di PPS supaya berdaftar dengan pejabat daerah, ketua-ketua masyarakat dan juga pemimpin masyarakat setempat lah untuk membolehkan bantuan wang ihsan ini disalurkan seberapa segera kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan wang ihsan kepada penduduk terjejas banjir di Dengkil. Sebelum ini, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mengumumkan peruntukan BWI telah disalurkan kepada negeri-negeri terjejas banjir dan ia akan disampaikan kepada penerima melalui 3 kaedah. Ia termasuk serahan tunai di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB, serahan tunai rumah ke rumah dan pemindahan tunai secara dalam talian EFT. Sebanyak 6,778.3 tan metrik sampah yang terdiri daripada barangan kelengkapan rumah yang rosak akibat banjir di Pahang telah dikutip setakat ini. 3 daerah paling banyak kutipan sampah banjir termasuk Kuantan, Temeloh dan Bentong. Menurut Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWKOP Negeri Pahang, Syahrudin Hamid, jumlah itu dijangka meningkat sehingga melebihi 10,000 tan metrik setelah semua kerja pembersihan siap.
dan kita menjangkakan akan banyak di Temerloh lah dan juga di Bentong. Bentong sekarang ni di Karak semua agak teruk. Semalam pun saya pergi ke Temerloh dan saya menambahkan kawasan kampung pun kebanyakannya hampir terjejas lah. Memang teruk habis. So kita menjangkakan proses tu akan melakukan, kita akan menggerakkan jentera-jentera kita dan dengan bantuan-bantuan pihak PBT, agensi-agensi yang lain, agensi kerajaan yang lain dan juga badan-badan NGO dan juga syarikat-syarikat yang besar ni tu membantu kita lah. So saya mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk membantu kita dari segi untuk mempercepatkan proses-proses ni supaya dia tidak mengganggu dari segi konsep kacau ganggu kepada penduduk lah. Bagi mempercepat kerja-kerja pembersihan, 14 tapak transit telah diwujudkan di seluruh Pahang dengan persetujuan pihak berkuasa tempatan PBT. SW Corp Pahang telah mengarahkan ke semua syarikat konsesi menggerakkan semua aset mereka dan mengalu-alukan beberapa pihak yang telah menyumbangkan lori bersesuaian untuk membantu kerja-kerja pembersihan di seluruh Pahang. Sementara itu, SW Corp telah mencapai 80% proses pembersihan sampah pasca banjir di Taman Sri Nanding, Hulu Langat, Selangor. Ketika ini, operasi menyedut longkang yang tersumbat akibat banjir giat dilaksana bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Kita ikuti lintah langsung bersama wartawan Ravin Samunggam di Taman Sri Nanding, Hulu Langat, Selangor. Silakan Ravin. Terima kasih. Baiklah saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Taman Sri Nanding, Hulu Langat, Selangor untuk mengikuti proses pembersihan pasca banjir yang giat dilaksanakan di sini. Seperti mana anda saksikan di belakang saya ni, proses untuk menyedut longkang yang tersumbat akibat banjir giat dilaksanakan. Saudara, bermula 20 Disember lalu, setakat petang tadi, SW Corp melakukan proses pembersihan sampah banjir melibatkan 500 tan di sekitar kawasan Hulu Langat. Saya juga difahamkan SW Corp menyediakan 2 transit di sini untuk mengumpulkan sampah. Seterusnya ia akan dihantar ke tapak pelupusan Sungai Lalang, Semenyih, Selangor. Untuk mendapatkan perkembangan ataupun perinciannya, ketika ini saya bersama pengarah bahagian penguatkuasaan dan kawal selia SW Corp, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang juga Ketua Operasi Pasca Banjir Tuan Zaidi Tuah. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi berita wilayah pada petang ini. Boleh tak Tuan terangkan apakah proses yang sedang dilaksanakan ketika ini? Okey, terima kasih. Di belakang sekarang ini adalah proses untuk menyedut air yang terhasil daripada selut di longkang yang terkesan dengan banjir di kawasan Taman Sri Nanding ini. Dan kita menggunakan jentera yang kita panggil vekol dan juga menggunakan jeta daripada pihak Alam Flora dan juga pihak Environment Idaman yang datang menggunakan jentera mereka membantu untuk menyelesaikan dan membersihkan kawasan longkang yang terlibat pada banjir pada kali ini. Dan seterusnya, kalau kita lihat dekat sini, kita hanya akan ada berbaki 20% saja lagi sisa-sisa pukal ataupun sisa hasil banjir di taman-taman perumahan, dan insya-Allah dalam 2-3 hari lagi kita akan dapat membersihkan dan mengangkat ke semua sisa ini ke tapak pelupusan di Sungai Lalang. Tuan, saya juga difahamkan pelupusan ini akan dilaksanakan di Semenyih. Bagaimana proses itu akan diadakan? Okey, proses yang akan dilakukan untuk melupuskan sampah ini daripada transit yang saya katakan tadi. Transit ini akan dipindahkan ke tapak pelupusan Sungai Lalang, dan kemudian di tapak Sungai Lalang ini kita akan membuat proses seperti biasa, itu daily cover dengan mengkambus sisa-sisa banjir ini dengan tanah. Proses pembersihan di sini giat dilaksana sejak 22 Disember lalu. Adakah pihak Tuan mengalami apa-apa kesukaran untuk masuk ke kawasan perumahan ataupun mengambil sampah yang terjejas akibat banjir ini? Okey, sudah tentu apabila melibatkan banjir terdapat berbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak SW Corp. Yang pertama sekali adalah kawasan yang terjejas ini hampir keseluruhan rumah mereka terjejas dengan banjir dan ditenggelami air. Dan apa yang kita lihat kesukaran itu apabila selut yang ada dekat sini telah menyukarkan pihak SW Corp untuk menjalankan kerja. Walau bagaimanapun, dengan adanya jentera dan peralatan yang kita gunakan daripada pihak Alam Flora dan juga pihak Idaman, alhamdulillah kita dapat membersihkan kawasan ini.
Dalam konteks ini, kerjasama penduduk setempat adalah sangat penting untuk memudahkan proses pasca banjir yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan. Baik saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari Taman Sri Nanding Hulu Langat. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai. Silakan. Baik, terima kasih Ravin. Dalam perkembangan sama, Zaidi Tuah ketika ditemui pemberita pagi tadi memaklumkan hampir 1,000 tan sampah pepejal dikumpul dan dilupuskan SW Corp melalui operasi pembersihan pasca banjir. Ia melibatkan kawasan yang dilanda banjir di sekitar Selangor termasuk Hulu Langat, Dengkil, Meru dan Kapar Klang. Tambahnya, operasi melibatkan 3 syarikat konsesi iaitu SWM Environment Sdn Bhd, Alam Flora Sdn Bhd dan Environment Idaman Sdn Bhd. Sebanyak 130 jentera digunakan dengan melibatkan lebih 200 pekerja bagi operasi di sekitar Selangor. Jelasnya, operasi yang memasuki hari ke-7 juga dilaksanakan di sekitar Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka. Baik, ini pula di sekitar Shah Alam. Proses pembersihan sampah dilaksana segera bagi mengelakkan penyakit berjangkit bawaan haiwan perosak di sekitar kawasan terjejas banjir. Inisiatif menyewa tong sampah roll and roll off RORO oleh beberapa penduduk juga dilakukan sebagai langkah mempercepat proses pembersihan di kawasan rumah mereka. Wartawan Fabian William meninjau keadaan semasa di sana. Ada perinciannya. Fabian, silakan. Ya, sebenarnya sebelum ini segelintir penduduk terjejas banjir di sekitar Shah Alam ini melahirkan kebimbangan berhubung lambakan sampah di luar kawasan rumah mereka yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit bawaan haiwan perosak. Sekiranya sampah-sampah pukal ini ataupun sampah-sampah yang rosak ini dibiarkan begitu lama ataupun lambat diambil. Dan atas perkara itu, beberapa penduduk terjejas banjir di kawasan ini telah pun mengambil inisiatif sendiri dengan menyewa tong sampah roll on roll off ataupun RORO untuk membuang sampah pukal di kawasan rumah mereka. Dan inisiatif ini merupakan cara untuk mempercepat proses pembersihan di kawasan rumah mereka yang terjejas akibat banjir beberapa hari lalu. Selain mendapat bantuan daripada kerajaan dan juga badan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan seperti yang anda boleh lihat di belakang saya pada ketika ini adalah proses pembersihan dilakukan oleh pihak MBSA sejak Khamis lalu. Dan tinjauan kami di sini juga mendapati tong yang disewa itu ditempatkan di beberapa kawasan bagi mengangkut sampah yang difahamkan telah pun dilonggokkan sejak Khamis lalu. Tinjauan kami juga mendapati terdapat banyak juga barang-barang ataupun longgokan barang-barang rosak seperti perabot, besi, kapet, tilam dan juga perkakas dapur yang rosak dilonggokkan di hadapan rumah penduduk yang terjejas ini. Dan suka untuk saya maklumkan sebanyak 13,699.55 tan metrik sampah pukal yang kebanyakannya terdiri daripada barangan rosak akibat banjir di Selangor dikutip sehingga semalam. Baik, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari Shah Alam ini. Untuk perkembangan berita wilayah seterusnya, kita bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fabian. Sebanyak 6.8 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menerusi tambah musaadah dalam penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Skuad musaadah keluarga Malaysia yang melibatkan 14 agensi agama dengan kekuatan 500 pegawai telah digerakkan bagi mengagihkan bantuan berkenaan. Hari ini saya akan mengetuai dan sebelumnya kita telah berada di Selangor, berada di wilayah dan semalam di Negeri Sembilan. Hari ini kita berada di Pahang dan juga pada hari Khamis nanti pun kita akan ada satu lagi skot. Dan Alhamdulillah semua 14 agensi kita menyumbang sebanyak 6.8 juta. Setakat hari ini saja di Pahang kita pergi habis kurang RM122,000 untuk kos belanjaan yang akan kita sumbangkan, barang-barang. Dan juga kita setakat ini hampir dekat dengan 2 juta lah kita telah pun menghabiskan daripada 6.8 juta tadi. Tambah Idris, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia akan menyelaras segala bentuk bantuan supaya tiada pertindihan berlaku. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti laporan semasa cuaca seluruh negara. Langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Atikah Madziah Mokhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Luruan monsun yang sedang berlaku masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga 3 Januari nanti.
Dengan keadaan pada masa yang sama terdapat pembentukan awan hujan aktif di Laut Cina Selatan dan juga Laut Sulu yang boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat berterusan, terutamanya melibatkan bahagian timur negeri Sabah sehingga 2 Januari nanti. Selain itu, keadaan hujan lebat berterusan juga dijangka berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemaskini amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sabah dengan jangkaan keadaan hujan lebat berterusan berpotensi untuk berlaku sehingga 2 Januari nanti, melibatkan bahagian Kudat, Sandakan iaitu meliputi daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta di sekitar daerah Lahad Datu Tawau, yang mana keadaan hujan lebat berterusan ini berpotensi menyebabkan kenaikan air terutamanya di sekitar kawasan berkedudukan rendah. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat juga diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada juga turut telah dikeluarkan bagi negeri Kelantan kecuali melibatkan jajahan Kuala Musang, negeri Terengganu serta melibatkan daerah Jerantut, Kuantan, Pekan, Rompen dan juga Maran serta melibatkan daerah Mersing negeri Johor sehingga 1 Januari ini. Keadaan hujan lebat berterusan ini juga masih lagi berpotensi menyebabkan kejadian banjir melibatkan kawasan-kawasan yang tersebut. Oleh itu, orang awam juga diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga. Selain itu, keadaan luruan monsun ini juga turut masih lagi memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini, mana keadaan angin kencang ini masih lagi boleh berterusan sehingga 2 Januari nanti. Ianya turut meliputi kawasan perairan pantai timur Semenanjung dan juga melibatkan kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak, yang mana keadaan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Orang awam dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pantai dalam tempoh waktu tersebut. Baik, untuk keadaan cuaca semasa pula, ketika ini keadaan cuaca cerah di hampir ke semua negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga masih lagi sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan yang dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, 4 pos kawalan hadapan PKH dibuka di Hulu Langat Selangor sebagai persediaan menghadapi gelombang kedua banjir di daerah itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, sehubungan itu anggotanya ditempatkan di PKH berkenaan bagi memantau situasi semasa. Jadi setiap pos yang kita sediakan ini untuk gerak cepat ni, maksudnya kita di sini kita menempatkan 4 orang. Walaupun bergantung kepada keanggotaan sepenuhnya di balai. Bagaimanapun kita meletakkan sekurang-kurangnya 4 anggota untuk melaksanakan tugas-tugas pada peringkat awal sebelum pasukan bantuan tiba. Di mana dengan adanya 4 pegawai, 4 anggota dan juga aset yang kita ada itu bot, tindakan awal untuk mengeluarkan masa itu dapat dilaksanakan. 4 PKH berkenaan akan dibuka di Batu 14, Sungai Serai, Sungai Loi dan Dusun Tua. Berhubung situasi semasa paras air di Sungai Loi, Nur Azam berkata, walaupun paras air kembali normal, pihaknya sentiasa membuat pemantauan paras air di sungai berkenaan. Beliau ditemui selepas meninjau persediaan gelombang kedua banjir di Sungai Loi, Hulu Langat. Saudara, 10 kaki tangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang terbabit bencana banjir di Shah Alam dan Puchong menerima pelbagai sumbangan bantuan hari ini. Sumbangan yang diserahkan termasuk barangan keperluan asas, kit penjagaan diri serta kelengkapan rumah. Ia diketuai Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Muhammad Mentek dengan penyerahan bantuan pasca banjir kepada kaki tangan KKMM yang terlibat. Jadi sebab itu saya hadir di sini untuk melihat sendiri keadaan mereka dan untuk kita mengulurkan bantuan kepada mereka yang terkesan. KKM, jumlah kekitan KKM terjejas setakat ni 446 lah. Ini seluruh Malaysia. Detail tu saya ingat Selangor ada detail dia ikut negeri. Jadi bukan saja di Selangor, kita juga dapatkan maklumat jumlah kekitangan KKM yang terkesan oleh banjir, gejala banjir ini di seluruh Malaysia. Kita akan teruskan aktiviti kesukarelawan ini, bukan saja tumpuan kita pada warga KKM tetapi pada juga kawasan-kawasan lain terkesan oleh banjir itu sendiri. Beliau ditemui semasa menyampaikan bantuan pasca banjir di rumah kaki tangan terlibat di Shah Alam. Sementara itu, bagi warga KKMM yang ditemui menyatakan ucapan terima kasih mereka kepada pihak kementerian yang mengambil berat soal kebajikan kaki tangan di bawahnya. Bagi mereka, bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban mereka yang telah dilanda banjir. Saya rasa bersyukur sangat sebab dengan bantuan-bantuan daripada pengurusan RTM dapatlah membantu apa-apa yang saya habis musnah masa banjir itu. Dengan adanya sokongan daripada kawan-kawan pengurusan RTM semua, harap saya dapat balik semangat untuk membina rumah kehidupan balik. Rumah saya air paras lebih tinggi daripada kami lah, lebih kurang dalam 7-8 kaki. Saya berterima kasih lah dekat semua agensi termasuk KKMM yang hantar bantuan kepada kami, dan saya berharap agar semua agensi-agensi kerajaan terus memberi bantuan dekat mangsa-mangsa banjir lah, supaya membantu mengurangkan beban mangsa-mangsa banjir inilah buat sementara. Baik, seramai 6,800 anggota di setiap agensi menyelamat di Johor diarah menjalani latihan berterusan bagi menghadapi kemungkinan banjir. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanaden berkata, latihan secara kerap penting untuk mengelakkan kelewatan semasa proses pemindahan dan bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Sebanyak 280 kawasan dikenal pasti sebagai lokasi berisiko banjir di Johor. Antaranya daerah Keluang, Kota Tinggi, Johor Bahru dan Mersing.
Dan di setiap kawasan itu kita telah pun ada PPS yang telah pun disenaraikan, yang mungkin merupakan sekolah, Dewan Orang Ramai, dan kita Balai Raya dan juga IPTA telah pun disenaraikan sebagai PPS, dan di mana lebih kurang 700 lebih PPS telah pun dikenal pasti yang boleh menempatkan lebih kurang 180,000 orang, lebih dari 180,000 orang mangsa banjir. Ketika banjir Januari lalu, lebih 7,000 penduduk dipindahkan ke 72 PPS dengan lokasi paling teruk terjejas di Kota Tinggi. Baik, lebih RM2 juta telah dibelanjakan setakat ini oleh pasukan skuad Musaadah Keluarga Malaysia kepada penduduk terjejas banjir di negeri-negeri terlibat di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, ia merupakan sebahagian daripada peruntukan yang disalurkan oleh 14 agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bantuan yang kita beri ini adalah bantuan pasca banjir terutamanya. Yang kita fokusnya iaitu Toto, yang keduanya ialah kit ibadah, dan yang ketiganya ialah kita juga cuba untuk nak memberikan kit untuk pembersihan di kawasan-kawasan yang ditimpa dengan musibah ini. Menurutnya lagi, cadangan bagi menambah peruntukan itu juga akan dipertimbang. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan bantuan pasca banjir di Kampung Puom, Jelebu. 25 buah keluarga yang terjejas banjir di kampung tersebut menerima bantuan berupa kit pembersihan, kit ibadah dan bekalan makanan asas. Bulan Sabit Merah BSM Negeri Sembilan dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia USIM menganjurkan misi bantuan pasca banjir di Jelebu. BSM giat memberi perkhidmatan membersihkan kediaman serta khidmat nasihat berkaitan kesihatan kepada penduduk terjejas banjir. Menurut Naib Pengerusi BSM Rita Kamal Muhammad Yunus, seramai 40 sukarelawan terdiri daripada anggota BSM, Kor Sukarelawan Polis Siswa Siswi Suksis USIM dan Kor Bomber USIM turun padang pada misi berkenaan. Membantu penduduk membersihkan kawasan rumah masing-masing sebanyak yang mungkin dalam tempoh separuh hari ini. Jadi kita telah bagi-bagikan kepada 40 orang sukarelawan tu, kita bagikan ikut kumpulan-kumpulan dan kita separatekan dia. Kami memang bersiap siaga untuk dalam misi bantu ni sebab kami ada satu badan yang bersedia untuk menolong masyarakat. Jadinya bila diberi peluang, kami sukarela secara memang betul-betul minatlah nak tolong rakyat-rakyat terjejas di sini. Tuan rumah sendiri yang terjejas, dia tak ada masa untuk bahagikan kumpulan ni buat ni, kumpulan tu buat tu. Kita sendiri as student yang belajar, kita ada common sense untuk ni kena bantu bahagian sini, kena bantu bahagian sini. Kita sendiri bergerak. Baik saudara, misi bantuan banjir. Ruang golongan belia zahir tanggungjawab dan keprihatinan terhadap negara. Perkembangan dari Melaka, kita bersama-sama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih Alif. Golongan belia antara yang paling ramai turun membantu penduduk terjejas di negeri-negeri terlibat banjir. Kelab Traka Melaka dan TFFC Malaysia antara sukarelawan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terus menggiatkan usaha menyampaikan bantuan. Misi ini bagi memastikan penduduk terjejas banjir menerima barang keperluan yang mencukupi. Malah aktiviti sukarelawan ini membuka ruang untuk anak muda dan belia bersama-sama menyumbang tenaga. Misi ini sedikit sebanyak dapat membentuk generasi muda yang akan datang dan masa sekarang. Apa erti kerjasama antara keluarga, saudara dan masyarakat? Untuk bencana yang berlaku sekarang, memang kami dah bersedia dan kami orang kata petik je kami akan gerak. So, untuk dari segi bersedia, memang kami bersedia insya-Allah.
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN menyumbang RM15,000 kepada Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak Daerah Melaka Tengah bagi mewujudkan kumpulan seni Dondang Sayang. Pengerusi Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak Daerah Melaka Tengah, Dato' Akramuddin Abdul Aziz berkata, projek perintis ini dilaksana bagi mengasah bakat kanak-kanak dalam aktiviti seni tradisional. Seramai 18 pelajar dari Asrama Akhlak Bukit Baru di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyertai kumpulan Dondang Sayang yang diwujudkan. Lebih menarik, 2 daripadanya merupakan pelajar berbangsa India. Kita menerima peruntukan sebanyak RM15,000. Satu peruntukan yang maksimum yang telah dibagikan oleh pihak JKKN kepada pasukan kebajikan, yang mana ianya meliputi pembelian peralatan seperti mana majlis penyerahan yang telah kita disempurnakan sebentar tadi, dan kita juga akan mengadakan kelas-kelas bimbingan, dan insya-Allah kelas-kelas bimbingan itu kita akan mendapat tenaga pengajar yang profesional untuk melatih mereka ini seminggu 2 kali. Dato' Akramuddin bercakap selepas majlis gimik penyerahan alat muzik Dondang Sayang daripada JKKN kepada Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak Daerah Melaka Tengah. Mereka menerima alat muzik seperti rebana, gendang dan biola. Penyerahan disempurnakan Esko Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri Datuk Kalsum Nordin. Ini pula usaha memartabatkan seni warisan budaya negeri Melaka. Perbadanan Muzium Melaka Perzim mengambil inisiatif menganjurkan program santai warisan at Muzium Rakyat selama 2 hari yang berakhir hari ini. Pelbagai budaya tradisional diketengahkan termasuk demonstrasi permainan tradisional, kuih-muih tradisi, kraf tangan, persembahan tarian dan pertandingan membuat layang-layang kertas. Kurator Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi Perzim, Nur Azim Ahmad Ali berkata pihaknya menyasarkan lebih 5,000 pengunjung. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada tampilkan permainan tradisional macam permainan congkak, batu seremban, kelereng. InsyaAllah kejap lagi akan didemonstrasikan oleh kaki tangan Perzim sendiri. Selain itu, kita ada juga bos makanan tradisional. Antara menu yang kita bawakan khas adalah kuih buah Melaka, inang-inang. Selain daripada itu, ada juga makanan tradisi ubi rebus. Selain itu, ada juga lempeng tepung, abuk-abuk sagu, dan sepanjang 2 hari ini akan berterusanlah demonstrasi masakan tu. Selain itu, demonstrasi mencanting batik turut diadakan bagi memberi peluang kepada pengunjung melihat sendiri proses penghasilan seni tersebut. Macam mana tentang kuih tradisional, macam sekarang ni ada booth kat sini ni, lagi kita tahu macam mana warisan kuih Melaka yang sekarang semua budak-budak muda sebenarnya tak berapa nak tahu kan warisan kuih-kuih daripada zaman dulu tau. Jadi bila kita datang sini dengan ada booth ni, kita boleh dapat merasa macam mana rasa kuih tradisional dengan peralatan permainan tradisional ni. Okey, saya bawa anak-anak saya ke sini sebab kita tengok pelajar-pelajar sekarang ni di sekolah dia belajar sejarah tapi buku. Bayar buku tu dia tak boleh bayar sebenarnya. Hang Lipo tu apa, Tenteja tu apa. Jadi datang sini dia nampak sebenarnya apa yang dipelajari dalam buku tu sebenarnya real dia macam mana. Boleh tengok artifak-artifak Melayu kita, boleh tengok sejarah kita. Boleh tengok rupanya yang dia belajar dalam buku tu itu yang sebenarnya. Nampaknya sebenarnya ini sebenarnya pembelajaran sebenarnya. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka, Bandaraya Warisan Dunia. Untuk berita-berita semasa negeri-negeri, kembali ke Angkasa Puri bersama-sama Alif. Baik, terima kasih Amalina. Seorang penyelia syarikat hiasan dalam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ayer Keroh atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kemalangan maut akhir bulan lalu. Tertuduh Lee Hanui membuat pengakuan itu selepas kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Azurin Sahira Saufi Apandi.
Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh dikatakan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kemalangan dan kematian seorang lelaki Abdul Rahim Muhammad. Kemalangan berlaku di Jalan Limbongan, Klebang jam 12.45 pagi pada 29 November. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020. Sabit kesalahan boleh dipenjara 15 tahun, denda RM100,000 dan hilang kelayakan memegang lesen memandu selama 10 tahun. Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh membayar wang jaminan berkenaan. 27 Januari depan ditetapkan tarikh sambutan semula kes. Baik, bencana banjir bukan sahaja menyebabkan barangan dan kediaman musnah, namun turut membawa risiko penyakit berjangkit. Di Kelantan, beberapa kes direkodkan membabitkan penduduk terjejas banjir. Wartawan Maisarah Syafiin ada perinciannya. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Budi. Saya kini berada di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan bersama saya ketika ini adalah pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan iaitu Datuk Dr. Zaini Hussein. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi bersama RTM hari ini. Datuk, boleh Datuk perincikan apakah penyakit yang boleh berjangkit semasa pasca banjir dan bagaimana penyakit berkenaan boleh merebak? Ya, dalam keadaan pasca banjir ini beberapa penyakitlah yang biasa kita pantau dan mungkin berisiko untuk dijangkiti. Pertamanya yang penyakit-penyakit yang melibatkan food waterborne disease ataupun penyakit-penyakit bawaan air dan makanan. Ini termasuklah seperti typhoid, kolera, dysentery ataupun hepatitis A. Jadi penyakit-penyakit lain yang biasa yang berlaku yang berisiko untuk dijangkiti ialah seperti denggi. Yang ini juga kita pantau. Ini termasuklah sama ada denggi biasa ataupun denggi berdarah. Dan yang juga sering kita dengar ialah leptospirosis ataupun kadang-kadang orang panggil sebagai pada kecil tikus. Ya, ini beberapa penyakit yang sering berlaku semasa pasca banjir. Selain daripada itu, kalau kita lihat dalam kita beroperasi di PPS, banyak juga mereka ini yang telah mengidap ataupun dijangkiti oleh acute upper respiratory infection. Inilah sebahagian daripada penyakit-penyakit yang berlaku semasa banjir dan juga pasca banjir. Jadi pada masa sama disebabkan oleh banjir juga penyakit-penyakit yang lain yang sering kita lihat ialah seperti jangkitan atau kulit. Ini adalah yang beberapa penyakit yang berlaku di pasca banjir. Jadi kita sekarang masih lagi berada dalam keadaan musim banjir dan kita belum lagi berakhir. Jadi kita berharaplah supaya sama-sama kita berdoa pertamanya banjir itu tidak berlaku di Kelantan, dan pada sama kita mengharapkan masyarakat untuk terus bersama-sama kita dan juga untuk pastikan penyakit-penyakit semasa dalam banjir ataupun pasca banjir ini tidak berlaku. Jadi sejak daripada kebelakangan ataupun setahun dua tahun yang kita pantau, kes-kes ini semakin berkurangan, tetapi ini tidak bermakna masyarakat boleh mengambil ringan perkara ini dan kita berharapkan supaya masyarakat sentiasa berwaspada setiap masa. Setakat ini kita telah melaporkan 223 kes yang disebabkan oleh jangkitan penyakit. Jadi sebahagian besarnya, majoritinya disebabkan oleh jangkitan kulit. Dan yang lainnya ialah seperti upper respiratory tract infection dan juga AGE. Ini yang biasa berlaku lah. Jadi walaupun kalau kita lihat penyakit jumlah ini kecil, tetapi dia boleh mendatangkan komplikasi yang serius. Baik Datuk, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Baik, itu sahaja laporan saya. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Budi, silakan. Baik, terima kasih Maisarah. Seterusnya, pelbagai pihak tidak putus-putus tampil membantu penduduk terjejas banjir di Bentong Pahang. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norehan Saleh. Silakan.
Baik, saudara, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Di belakang saya ini berlangsungnya kerja-kerja membersihkan kawasan perumahan di Kampung Ketari ini, dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Pegawai Khas Menteri Besar Kaum Sing, Datuk Jasvir Singh. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, khabar baik. Okey, Datuk, program hari ini macam mana kerja-kerja pemunggahan ataupun pembersihan di Kampung Ketari ini? Okey, hari ini kami sebenarnya berada di Kampung Ketari untuk menolong dan membersihkan kawasan dan rumah yang terjejas akibat banjir yang teruk. So saya rasa hari ini kami berada di sini hari yang ke-9 kalau tak silap. So hari ini kita masih menyambung kerja-kerja untuk angkat sampah sekitar Taman Ketari inilah, Kampung Ketari ini. Sepanjang tempoh pasca banjir ni mungkin ada bantuan-bantuan lain oleh Datuk? Yes, ada. Macam saya katakan tadi, okey, macam belah-belah pagi semua kami buat kerja-kerja untuk membersihkan kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Okey, dan sebelah petang tu kami menyediakan bakalan makanan dan kami akan sampaikan di sekitar Bandar Bentong lah. Kami tidak kira bangsa. Sesiapa yang memerlukan bantuan, kita akan sampai ke hadapan rumah mereka dan hulurkan bantuan tu secara peribadi kepada mereka. Baik, terima kasih, Datuk. Okey, langsung dari Ketari, Bentong Pahang, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Baik saudara, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dengan perkembangan kesiapsiagaan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak menghadapi banjir. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Vanessa, silakan. Ya Alif, berperanan melindungi lebih 700,000 nyawa dan harta benda di ibu negeri Sarawak. Baraj Kuching disifatkan benteng terakhir dalam mengurangkan impak banjir. Beroperasi 24 jam sehari, fasiliti ini tanpa gagal telah mengawal kenaikan paras air laut dan banjir kilat sejak lebih 20 tahun lepas. Pemangku Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, Ding Tiu Wong berkata, dengan pemerhatian rapi setiap masa, beliau yakin paras air di Sungai Sarawak tidak akan melebihi 12 meter tinggi. Katanya dengan 22 stesen telemetri hujan yang dipasang sepanjang Sungai Sarawak, pihaknya dapat meramal impak taburan hujan sama ada mengakibatkan banjir atau sebaliknya. Sekiranya hujan itu berterusan dengan jumlah taburan yang tinggi, jadi kita akan membuka semua sekali pintu baraj supaya air ini akan terus keluar dikeluarkan daripada Sungai Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, jelas Ding lagi setakat semalam kesemua 6 pintu baraj berfungsi dengan baik. Tinjauan RTM di baraj Kuching pagi tadi turut mendapati operasi pengawalan paras air sungai selain peranannya sebagai pintu vessel berjalan lancar. Baraj itu katanya pernah merekodkan kenaikan paras tertinggi lebih 11 meter pada tahun 1999 namun tidak mengakibatkan banjir sehingga mencecah bumbung rumah. Setakat sebulan lepas, paras air dengan taburan hujan yang normal. So, jadi kita tidak mengalami sebarang keadaan di mana ada kecemasan di mana kemungkinannya berlaku banjir di kawasan hulu Sungai Sarawak Baraj. Ia merupakan beberapa instrumen diwujudkan kerajaan dalam memastikan impak banjir dapat dikurangkan, namun peranan sebenar terletak pada kita semua. Kebergantungan terhadap mekanisme kawalan banjir semata-mata tidak memadai jika saliran air tidak diselenggara. Bagi Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, dengan sistem perparitan yang tidak sistematik dan sungai tidak cukup dalam, banjir pasti berlaku. Oleh itu, pihaknya telah mengambil tindakan awal sejak 3 bulan lepas bagi memastikan perkara tersebut ditangani segera. Pihak SDM ini telah mengarahkan JPS, Lembaga Sungai, PBT untuk memastikan bahawa longkang-longkang parit-parit mula dibersihkan. Dan juga beberapa engagement yang dibuat supaya botol-botol sampah tidak menutupi lubang-lubang laluan air supaya tidak berlaku banjir kilat.
Bomba dedahnya telah meletakkan seramai 1,398 anggotanya dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Ia melibatkan pelbagai unit bomba termasuk bomba komuniti dan pasukan tindakan kecemasan komuniti. Keanggotaan itu bagaimanapun tidak mampu mengawal kebanjiran berita palsu semasa negeri dilanda bencana. Bila berlaku banjir kilat ini, saya minta orang lebih bertanggungjawab lah. Jangan mereka menyebar berita yang bukan-bukan. Apa yang saya nampak dah, bukan saja berita banjir di situ, tapi ditokok tambah dengan gambar-gambar video lain. Bencana banjir yang berlaku di negara sejak seminggu lepas seharusnya cukup menjadikan pengajaran kepada Sarawak Amnya untuk bertindak lebih bijak semasa berlaku bencana dan bukannya masing-masing menuding jari. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK komited memastikan sektor agri-komoditi negara terus kompetitif dan berdaya saing di pasaran serantau dan juga global. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Willy Mongin, ini termasuk sasaran meningkatkan harga komoditi bagi memberi pendapatan yang lumayan kepada pekebun-pekebun kecil serta penggiat industri dalam agri-komoditi. Datuk Willy mengambil contoh pencapaian KPPK yang paling menonjol adalah harga komoditi minyak sawit mentah. Kini sudah mencapai RM5,400 dan sekaligus menjadi rekod tertinggi di dunia. Jelasnya Malaysia merupakan negara pengeluar minyak sawit kedua terbesar selepas Indonesia, namun sekarang kerajaan Indonesia bercadang untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah keluar negara supaya banyak aktiviti industri hiliran minyak sawit dapat dijalankan di Indonesia. Apabila polisi kerajaan Indonesia mereka tidak membenarkan penjualan minyak sawit ke negara mereka kerana mereka ingin melihat industri hiliran sawit itu berlaku di dalam negara mereka. Jadi itu juga menyebabkan permintaan tinggi bagi produk-produk sawit dan juga minyak sawit kita di negara pada hari ini. Datuk Willy Mongin memberitahu pemberita RTM di Kuching. Tambahnya, beliau mahu Malaysia juga mengambil peluang tersebut susulan cadangan kerajaan Indonesia yang ingin memperkenalkan polisi itu. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa harga komoditi koko turut melonjak ke 7 hingga 8 ringgit sekilo berbanding dahulu 5 ringgit sekilo serta bagi buah tandan segar sawit pula, harga sebelum ini hanya 250 ringgit satu tan dan kini sudah mencecah 1,040 ringgit. Tambahnya lagi, ini juga termasuk bagi lada yang mana sebelum ini antara 4 hingga 5 ringgit sekilo. Namun sekarang harga lada hitam telah melonjak ke 16 ringgit manakala lada putih 26 ringgit sekilo. Datuk Willy Mongin turut memberitahu bahawa agri-komoditi di Sarawak juga kini ke arah pendigitalan bagi memudahkan penggiat industri agri-komoditi tidak terlepas dari segi geran dan bantuan yang disediakan. Di Sarawak terdapat 4 agensi utama iaitu Lembaga Koko, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Lembaga Lada dan Lembaga Getah. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa. Fokus Sabah petang ini, persediaan Angkatan Pertahanan Awam APM hadapi luruan monsun. Terus saja bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Konstantin. Baik Alif, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah sudah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan berikutan amaran luruan monsun melibatkan hujan berterusan khususnya di daerah Kudat, Tawau dan Sandakan. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Sarifah Munazra Sarip yang meninjau sendiri kesiapsiagaan APM di Kota Kinabalu. Silakan Sarifah. Baik, Konstan, terima kasih. Lintas langsung dari Pusat Kawalan Operasi Negeri APM Negeri Sabah berkenaan dengan persediaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah berikutan amaran luruan monsun iaitu hujan berterusan waspada yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah yang dijangkakan akan berlaku sehingga 2 Januari 2022 di 3 kawasan iaitu Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai persediaan Angkatan
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah bersama dengan saya pada petang ini iaitu Pengarah APM Negeri Sabah Encik Syahrudin Muhammad Zain. Baik Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RTM. Baik Tuan, mungkin boleh kongsi dengan penonton kita persediaan APM Negeri Sabah untuk menghadapi luruan monsun yang dijangkakan berlaku hingga 2 Januari ini. Ya, terima kasih. Dari segi persiapan dan kesiapsiagaan APM di Negeri Sabah, dari segi logistik kita telah pun bersedia dengan aset darat sebanyak 61 unit kenderaan aset darat dan 110 aset air yang boleh digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku apa-apa bencana banjir di kawasan-kawasan yang dijangka lah. Nasihat dan juga harapan Tuan kepada mereka agar tidak panik sekiranya berlaku banjir besar. Untuk mengelakkan suasana panik ini saya mohonlah supaya penekanan diberikan oleh rakyat di Sabah ini khususnya. Yang pertama dari segi kewaspadaan. So kewaspadaan ini adalah untuk sentiasa peka dengan situasi cuaca yang berlaku dan mengambil tahu serta mendapatkan informasi daripada agensi-agensi yang berkenaan lah, khususnya berkaitan dengan keadaan hujan dan juga paras air di kawasan lokaliti masing-masing. Yang keduanya dari segi kesiapsiagaan. Mana di sini kita minta rakyat negeri Sabah ini supaya sentiasa mempunyai ketentuan perancangan untuk menyelamatkan diri. Contohnya, mana mereka menyiapkan beg kecemasan yang mempunyai semua dokumen-dokumen penting, begitu juga dengan alat-alat sokongan hidup lah, seperti bateri, air kan, dan juga alat-alat kebersihan diri lah. Terima kasih Encik Syahrudin Muhammad Zain. Baik saudara, itu dia kita bersama dengan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah. Jadi apapun jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia Cawangan Negeri Sabah. Sekian saja lintas langsung dari Pusat Kawalan Operasi Negeri APM Negeri Sabah. Kembali bersama dengan Konstan di Berita Wilayah Sabah. Silakan. Terima kasih Sarifah. Sebanyak 22 daripada 59 menara komunikasi telah siap dibina di Parlimen Kudat sehingga hujung tahun ini menerusi projek Jalinan Digital Negara Jendela. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, baki menara lain akan dibina awal tahun depan. Akan kita laksanakan pada awal tahun hadapan ini demi untuk keperluan rakyat di kawasan Parlimen Kudat, termasuklah N1 Banggi, N2 Bengkoka, N3 Pitas dan N4 Tanjung Kapur. Terima kasih kepada MC-MC juga kerana bersama untuk menyelesaikan setiap aduan-aduan daripada rakyat. Kita akan turun padang dan kita akan ambil tindakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melawat beberapa tapak menara baharu di Kudat. Dalam pada itu, Datuk Rudi memberitahu untuk daerah Kudat sahaja 13 menara sedang dalam pembinaan dan dijangka siap secara berperingkat tahun depan. Pembinaan dilaksanakan di bawah projek pemberian perkhidmatan sejagat PPS dijangka memanfaat lebih 6,000 penduduk di kawasan berkenaan. Sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Terus utamakan keselamatan sepanjang tempoh luruan monsun ini. Ikuti berita sahih hanya di RTM. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik Konstantin, terima kasih. Saudara, 2021 membawa imbasan peristiwa yang tidak diduga berlaku di negeri Jelapang Padi. Tragedi kepala air dan banjir kilat melanda daerah Yan dan Kuala Muda 18 Ogos lalu telah meranggut 6 nyawa selain memusnahkan hampir 1,800 buah rumah penduduk di 10 buah kampung. Namun Kedah turut merakam peristiwa gembira apabila terlibat projek rintis gelembung pelancongan pada September. Rusia Abdul Hamid ada butirannya. Lokasi inilah berlakunya tragedi kepala air pada 18 Ogos lalu. Strukturnya masih belum stabil, namun usaha oleh pelbagai jabatan dan agensi sedang giat dilakukan agar tapak ini boleh diguna pakai dan bermanfaat untuk pengunjung. Titi Ayun tak ada lah. Tinggal Titi Ayun saja. Titi biar. Antara perkampungan terlibat Seri Perigi, Terui Bukit,
Singkir, Kampung Permatan Keramat, Kampung Lubuk Boy, Pekan Yang Besar, Titi Teras, Kampung Aceh dan Kampung Stol. Prihatin dengan nasib mangsa tragedi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang baharu sehari memegang tampuk pentadbiran negara ketika itu meluluskan peruntukan segera RM75 juta. Ia bagi membaik pulih kerosakan infrastruktur antaranya menaik taraf sungai dan sistem saliran 27 km yang rosak. Manakala peruntukan RM3 juta khusus membaik pulih rumah penduduk terjejas. Jadi saya bagi membantu pihak kerajaan persekutuan bagi membantu kerajaan negeri Kedah ini, maka saya mengumumkan meluluskan peruntukan sejumlah 75 juta bagi membaik pulih infrastruktur dan perkara yang berkaitan seperti yang saya sebutkan. Ya. Dan seterusnya melalui NADMA, ya, kita meluluskan sebanyak RM500 untuk setiap individu yang terjejas akibat yang terkesan akibat daripada bencana. Jadi setiap Kerajaan negeri turut menyalurkan bantuan RM5,000 kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang. Manakala setiap keluarga yang terjejas menerima bantuan RM500. Tak benar lagi dia berkata. Ni yang teruk. Ayat sungai tu dia, kita tengok macam tinggi pada sungai. Dia naik macam tu. Dengar ada bunyi pelik kan, beralih lah tengok. Siapa yang ni pelik kan ni? Dia main mana yang ni? Dia tinggi main macam ombak. Dalam-dalam duk kata-kata bau meh. Bantuan diluluskan selepas perbincangan kerajaan negeri bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi meringankan beban dan membantu penduduk menggantikan sebahagian peralatan asas rumah. Kita bagi pihak kerajaan akan cuba lihat bagaimana cara untuk kita bangunkan semula pusat-pusat ni. Ya, ni terkenal dengan pusat pelancongan dan juga pusat latihan. Sini banyak pusat-pusat latihan persendirian dan sangat mendapat permintaan tinggi lah. Kalau cuti sekolah memang tak ada lah, penuh semua. Jadi nak kena dibangunkan semula. Yang kedua, melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Program Pemuliharaan dan Pengurangan Risiko Banjir bernilai kira-kira RM1.3 juta dilaksanakan di 11 buah sungai di daerah Yan. Antaranya Sungai Batu Hampar, Sungai Bakung, sungai di kawasan Titi Hayun, Sungai Daramandi, Sungai Yan Besar dan Sungai Troy. Kita nak tengok Sabur lah. Sabur tu antara besar dan ganti dua jambatan. Dalam fasa 1 tu 50.71 juta. Lepas tu adalah mengenai ada dua jambatan baru, jambatan Sungai Yan Besar, jambatan Sungai Bujang Tupah. Empangan Sabur 2 dan pembesaan Sungai Titi Hayun 15 meter lebar dan upstream Sungai Bujang. Ini tempat dia. Dan projek pembinaan empangan Sabur di Titi Hayun dan Tupah di Yan dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun 2023. Empangan dibina dengan kos RM22.8 juta, turut melibatkan pembangunan sistem amaran aliran puing yang dikenali Sistem Amaran Banjir Kepala Air SABKA Gunung Jerai Fasa 1 yang akan mula dibangunkan pertengahan tahun depan. Ya, ada dua kawasan yang akan dibina. Ya, satu di kawasan Titi Hayun ni dan satu lagi ialah di Tupah. Ya, dan konsep ini akan diguna pakai bagi mengatasi masalah banjir atau kepala air yang berlaku. Dan insya-Allah selain daripada Sabur Dam, kita juga kementerian bersetuju supaya siren amaran awal akan dipasang. Dan ini sebenarnya akan dilaksanakan di seluruh negara, terutama kawasan-kawasan rekreasi, bagi memberi amaran awal kepada pengunjung sebelum berlakunya sesuatu bencana. Selepas beberapa siri Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kedah menjadi negeri terawal melaksanakan inisiatif Gelembung Pelancongan.
Sekaligus industri pelancongan di Langkawi berjaya menjana pendapatan lebih 211 juta ringgit. Pulau Langkawi menerima 204,953 pelancong domestik antara 16 September hingga 30 November lalu. Demikian sorotan imbasan penting negeri Jelapang Padi. Rusia Abdul Hamid, Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah edisi 28 Disember 2021 berakhir di sini. Keluarga Malaysia sentiasa lindungi diri, lindung semua, dan dapatkan perkembangan sahih seluruh negara melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.